Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi yang berkat mulia ini kita sambung kuliah malam tadi, tazkirah malam tadi, yang ada 4 perkara yang telah Ustaz sebutkan, dan Ustaz akan sambung pada 4 perkara lagi untuk kita merebut di akhir kita berada dalam minggu terakhir dalam bulan Ramadan ini. Kan, kita dah masuk fasa yang ketiga, kan? Fasa yang ketiga, fasa yang disebut oleh para ulama, iaitu fasa itqun minan nar, terlepasnya seorang daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu malam yang dinamakan malam Al-Qadar, untuk kita menghidupkan malam tersebut. Dan saya semalam dah kita dah ulas dah berkenaan dengan qiyamul lail, kita dah ulas dengan bacaan Al-Quran, kemudian iktikaf. Kemudian yang keempat, kita telah pun huraikan berkenaan dengan istighfar dan juga minta pengampunan daripada Allah, taubat dan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So pagi ni kita sambung, ada 4 perkara lagi, dan saya akan bagikan doa. Ada 2 doa. Satu doa, satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan nanti kita insya-Allah mungkin besok kita akan terangkan apa dia tanda-tanda Lailatul Qadar, ataupun apa dia bagaimana berlakunya Lailatul Qadar itu. Seperti mana yang saya katakan, setengah kita dah melaluinya dan kita dapat alhamdulillah, insya-Allah mungkin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dah dapat tu kan, kita dah, kerana amalan pada satu malam itu saja menyamai dengan 83 tahun dan berapa bulan, kan. Maksudnya kita nak dapat satu malam tu, kekuatan kita untuk dapat Lailatul Qadar itu bagaimana, nanti kita akan ceritakan. Dan ini pada pagi ini kita akan sambung yang kelima. Yang kelima itu memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok laptop saya kat sini tepi dia. Iaitu doa merupakan intinya inti ibadat dan senjata bagi kaum muslimin. Keutamaan berdoa telah dijelaskan dalam Al-Quran, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tu ayat dia kan. Surah Al-Baqarah ayat 186, tentang ayat-ayat puasa tu. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini saya sebut dah. Kita pun dah pernah huraikan tentang doa yang mustajab ketika mana hari Jumaat, ketika mana berlakunya ketika mana Ramadan ini, dan kita sambung. Ini yang saya tak doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ini yang kita kena ambil, tuan-tuan ya. Kita akan ambil doa ni. So doa ni pun saya yakinlah tuan-tuan puan-puan semua dah tahu dah doa ni, dan dah ingat dah kan apa doa dia. Nanti kita bagi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan kita akan bagi satu zikir. Nanti ujung nanti saya ulang balik doa dia dan juga zikir yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk kita menempuh 10 malam terakhir ini yang dikatakan terlepas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Rasulullah SAW bersabda, apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menganjurkan umatnya memperbanyakkan doa ini, sebagaimana dalam hadis beliau daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Aku berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui bahawa malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku kerjakan? Nabi bersabda, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa dia. Allahumma innaka
afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti saya akan type balik, saya akan bagi di atas tu. Tajuk doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Aisyah bertanya dia, kalau malam Lailatul Qadar bagaimanalah apa yang harus aku lakukan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara yang disebut doa yang diajar oleh Nabi. Apa maksud dia? Ya Allah, Engkau zat pengampun, Engkau mencintai orang yang meminta maaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Okey, itu yang kelima doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk 10 malam terakhir inilah kan. Dan kalau malam ni malam Qadar, bagaimana doa itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah. Okey. Waalaikumsalam. Hajah Harizan Ijam Muhammad. Dia saya sambung. Okey, langsung kita akan kongsikan satu zikir lagi kan. Ini satu doa dan satu lagi satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kelima. Dan yang keenam, masa ni COVID-19 ni semua dunia pun terkena dengan wabak ini kan. Yang keenam ni melaksanakan ibadat umrah, tuan-tuan kan. Tapi sayangnya kita tak dapat nak pergi umrah kerana apa? Kerana penerbangan nak memasuki sesebuah negara itu tidak dibenarkan. So kita pun dalam Malaysia ni pun masih lagi negeri ke negeri tak dibenarkan melepasinya kan. So kita tak dapatlah. Cuma kelebihan Ustaz kata, okey, untuk menghidupkan 10 malam terakhir itu dengan melaksanakan ibadat umrah. Mungkin dengan niat semalam kan, kita sebut semalam perbahasan tentang niat kita itu mentakarrubkan, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya cita-cita kita, adanya orang kata nak pergi bulan Ramadan ni nak pergi buat umrah, tiba-tiba datang COVID-19 ni tak dapat nak pergi umrah, kan. Contoh kan, ada sahabat kita Ramadan Said, dia keluarkan dalam post dia berkenaan dengan dia duduk tahun lepas dia pergi berbuka tarawih di Mekah kan. Seronoklah. Saya pun pernah pergi dan duduk di sana, memang seronok tuan-tuan kan. Ceritanya apa seronoknya? Ceritanya bila pergi sana tu, biasalah kan, jemaah akan tanya di Mekah ni sembahyang tarawihnya berapa di Mekah. Dia sampai Mekah dulu, dia tak masuk Madinah, dia masuk Mekah dulu. Ustaz, kalau tarawih ni 20 rakaat ke kat Mekah ni kita kena buat? Ya 20 lah, eloklah 20. Saya katakan itu malam terakhir Ramadan kita pergi. So kita balik selepas khatam Al-Quran malam 27 khatam, kita pun balik. Esoknya kita terus balik ke Malaysia lah, kan. Rayanya nak raya di Malaysia juga, dia tak nak raya di sana. Tapi saya nak sebut dekat tuan-tuan dan puan semua, tu tanyanya 20 rakaat juga ke tarawihnya, kan. Nak buat umrah juga ke bulan nanti malam ke apa semua. Semangat tu. Itu kata tadi, kita tak dapat tahun ni, kan. Ada jemaah ni, ada satu cikgu dah meninggal dah, tahun lepas kalau tak salah dia meninggal di Teluk Intan. Dia memang sebulan duduk Mekah, raya di Mekah, lepas tu baru balik. Ada juga yang tahun ni cadang-cadang nak pergi, dah tak dapat nak pergi kan. Tapi insya-Allah saya kata malam, bila kita dengan tujuan niat kita itu untuk mentakarrubkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pahala umrah kita itu dapat juga, kan. Pahalanya lah, bukan kita tunaikan umrah tapi dapat pahala juga, kan. Seperti mana kata Imam Malik kan, orang di Mekah tu buat tarawih 20 rakaat. Lepas tu ada tawafnya, so kita tambahlah jadi 36 rakaat. Itulah maksudnya kita kena kena berusaha begitu dan kita dapat pahala insya-Allah. Waalaikumsalam Muhammad Nazri Abdul Jalil.
Selamat pagi Ustaz. Ya, selamat pagi. InsyaAllah. Okey. Ini kita tajuk dia tentang apa persiapan kita. Yang ini tak boleh pergilah dah kan. Ini tak boleh kita buat. Tapi kita dah lihat semalam saya sebut dalam malam tadi, kuliah kita malam tadi, bila kita nak takarubkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa, mendekatkan diri kita dengan Allah Taala, pastinya Allah akan gandakan pahala tersebut. Umrah merupakan amalan yang sangat mulia kerana dalamnya terdapat keutamaan dan pahala besar. Apatah lagi jika dikerjakan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji. Dalam riwayat yang lain, sebanding dengan haji bersamaku. Tu dua ada hadis. Hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari. Yang pertama kata dia, Nabi SAW sebut umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji, sama pahalanya seperti mana pahala haji. Dan juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Bukhari juga, Nabi SAW sebut umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji bersama dengan aku. Sekali Nabi SAW buat haji, tapi kita dapat pahala bersama dengan Nabi SAW. InsyaAllah kita doakan, kita sentiasa mendoakan supaya jemaah haji yang dah dijemput pada tahun ini kan. Kalau hari itu pun saya dengar dalam berita dah mendaftarkan diri tu 16,000 orang. InsyaAllah lah kita mendoakan supaya Allah Ta'ala benarkan untuk melaksanakan ibadat tersebut. Cuma kita kongsi kan hari ini kan. Di sini menyimpulkan bahawa ibadat umrah di bulan Ramadan sangat ditekankan Nabi SAW, terlebih di dalamnya terdapat anjuran yang agung dengan disebutkan sebanding dengan haji bersama Nabi SAW. Itu fadailul amal. Riwayat Imam Al-Bukhari, di situ ada Nabi SAW sebut lebih bagus dan sebanding dengan bila pergi haji itu sama dengan aku pergi juga. Hebat tuan-tuan ya. Baik ya. Kemudian yang ketujuhnya, pagi ni pun mungkin tak panjang jugalah kan. Cuma saya nak sambung daripada semalam. Dan juga saya akan selitkan doa, dan juga doa saya dah baca tadi dah, tapi saya akan selitkan ujung ni, mungkin tuan-tuan tak dapat apa semua. Dan zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika mana berlakunya, ketika mana kita menempuh 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Kan kita dah masuk fasa yang ketiga dia panggil kan. Fasa yang ketiga iaitu fasa pelepasan itqul minan nar, terlepas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ini bersedekah dan membantu sesama Muslim. Membantu sesama Muslim. Rasulullah SAW mensifatkan bulan Ramadan dengan syahrul muwassah. Bulan untuk saling membantu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, mencari-cari dan memperhatikan fakir miskin dan memenuhi keperluan orang yang memerlukan, yang adalah ketaatan yang paling utama dan kebaikan yang paling indah. Baik, kata Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, mencari-cari iaitu memperhatikan fakir miskin yang ada di sekitar kita itu dan orang yang memerlukan adalah, kata dia, orang yang adalah ketaatan yang paling utama dan kebaikan yang paling indah. Satu ketaatan yang dianjurkan, aula kita buat, dan kebaikan yang paling indah. Waalaikumsalam Kak Nur gitu. Itu dalam kita bersedekah pula kan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim, atau engkau menyingkirkan darinya kesusahan, atau engkau mengusir rasa lapar darinya, atau engkau melunasi hutangnya. Hadis riwayat Imam Tabarani. Ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala suka di sini untuk kebahagiaan seseorang kita ini, iaitu kita membahagiakan seorang Muslim. Yang kedua, kita menyingkirkan daripada sifat kesusahan dia. Kita orang yang boleh membantu, so kita bantulah kemampuan yang kita boleh buat. Bantu je. Ada orang cerita pasal satu orang ni, dia dah tukar syarikat dia. Dulu dia minta macam ni, sekarang tukar syarikat ni untuk minta bantuan juga apa semua. Ini tuan-tuan dan puan, kita juga kena pastikanlah biar benda tu sampai kepada yang memerlukan. Mana tahu kok dekat rumah kita, kawasan taman kita, kawasan kampung kita, ada masyarakat kita yang memerlukan. So kita bagi. So kalau dah ramai banyak bantuan di sini,
Di Malaysia ni banyak bantuan-bantuan yang dapat. So kita nak bantukan keluar negara pula macam mana ya Ustaz ya. InsyaAllah itu juga dianjurkan. Tapi pastikan pihak yang bertanggungjawab untuk menyampaikan benda itu sampai kepada mereka. Begitu. Ini ada kemudian kita mengusir ataupun menghilangkan rasa lapar. Itulah kalau kita dalam bulan Ramadan ni kita rajin bagi, itulah orang-orang dulu moreh. Sekarang tak ada moreh dah kan, masjid pun tutup apa semua, tapi benda tu boleh dibuat lagi dan boleh laksanakan untuk diberi kepada siapa-siapa fakir, siapa-siapa yang nak kita membantu kan. Kadang-kadang jiran kita belakang rumah kita bertemu pintu rumah, belakangnya depannya, kita boleh membagi, tak ada masalah di situ kan. Walaupun dia ada tapi kejiranan kita, itu di antaranya kita boleh fahamkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun kita tolong membantu melunaskan hutang orang, kan. Orang tu ada hutang apa semua, tolong bantu dia, kan. Kadang-kadang ialah masa-masa macam ni ke atau sebelum ni, orang kadang-kadang nampak satu benda tu, itulah persepsi kita kan. Dia nampak satu benda tu aja tapi tak tahu orang tu susah macam mana, ataupun orang tu mengalami tekanan ke apa sebagainya, tak nampak. Cuma kalau nak nampak susah betul-betul ni, bajunya tumpang camping, koyak-koyak, rumahnya pun tak terurus apa semua kan, rumah pun bocor apa semua, itu di antaranya. Itu memang susah benar lah tuan-tuan kan. Tapi kadang-kadang kita nampak orang tu ada kereta tapi kereta dia pun tak cantik mana, tak elok mana untuk dia pakai pergi kerja apa semua, tapi memang kategori orang yang susah. So kita boleh membantu dia. Kita tahu dia ada hutang, boleh kita bantu dia kan. Begitu. Kemudian yang ke-8-nya ialah berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Nabi SAW ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan memerintahkan umatnya untuk mencari Lailatul Qadar. Kita kena cari, tak boleh tunggu kan. Nanti kita sembanglah. Nanti kita berkongsi ilmu besok, insya-Allah kita cerita tentang Lailatul Qadar. Bagaimana kita berada 10 malam terakhir ni kita nak dapatkan. Betul kita dapat Lailatul Qadar itu. Ada orang ambil daripada pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, cerita tentang kalau jatuhnya hari ni, hari Jumaat lepas awal bulan Ramadan itu, bila pula jatuhnya Lailatul Qadar. Dia nunggu itu pula. Sedangkan Nabi kata 10 malam terakhir, rebutlah peluang tersebut. Ada orang pula dia nunggu pula sunyi ke tidak, cekrit bunyi ke tidak, air kolah beku ke tidak, daun tu pokok merunduk ke tidak. Allahu Akbar. Itu yang kita tunggu. Dia bukan boleh ditunggu. Dia kena buat amal. Itu dia. Kalau untuk Lailatul Qadar ini, dia bukan semata-mata kita ni buat apa? Nunggu air beku ke tidak. Mana maunya beku, kita duduk di Perak ni kan. Cameron pun tak beku dah macam dulu. Mana maunya kalau kita ni nak nunggu pokok tu tunduk. Kalau kena air hujan, pokok tu tunduklah, berat dengan air hujan tuan-tuan. Macam mana pula sunyi tak bunyi cengkerik, cacing tak bunyi katanya, cengkerik tak berbunyi. Okey, macam mana? Itu semua tanda, itu semua cerita-cerita. Tapi sebenarnya ada tanda-tanda yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita kongsikan, kita dapatkan tips-tips untuk kita melaksanakan ibadat pada malam Lailatul Qadar itu, untuk kita boleh sama-sama, saya dapat, tuan-tuan dapat, semua kita dapat Lailatul Qadar. Mungkinlah sekali semua hidup kita pun dah kira bagus dah. Apatah lagi kalau orang tu kerap dapat, selalu dapat, tiap-tiap tahun dapat. Sebagai contohlah, orang yang biasa menghidupkan Lailatul Qadar ini, Ramadan ini, insya-Allah yakinlah dengan Allah Taala pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berusaha kita dapat. Cara mendapatkannya iaitu dengan apa? Baik, bersabda Nabi SAW, carilah malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Muslim. Cara mendapatkan Lailatul Qadar dengan bersemangat memakmurkan 10 malam terakhir. Nampak? Tu ulama sebut untuk kita dapat Lailatul Qadar ini ialah dengan kita menghidupkan 10 malam terakhir dalam bulan ini. Ini 10 lah, kita masuk dah 10 ni kan. Sebab tu Ustaz cerita pasal Lailatul Qadar. Hari tu Ustaz cerita pasal Quran, Ustaz cerita pasal Qiyamul Lail, Ustaz cerita pasal baca Quran. Lepas tu bab sedikit sedekah kan. Kita cerita. Dan malam ni dan pagi ni kita sambung daripada 8 perkara itu
Ini ada 4. Ada 4 lagi, 4 perkara. Yang ini yang terakhir, yang ke-8. So nanti kita akan bagi satu doa. Dan juga doa tu dah saya baca tadi dan saya akan ulang balik. Kemudian saya akan Allah SWT Muhammad akan bagi satu zikir yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita semua. Tak banyak bacanya, 3 kali je, bukan 33 kali, tapi 3 kali saja kita baca, insya-Allah. Mudah je zikirnya. Kalau tak, nanti saya akan tulis kat atas tu kan, bila dah habis ni saya akan tulis doa di atas tadi tu dan juga zikir yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Di antaranya menghidupkan salat tarawih di masjid. Tak dapat dah kita menghidupkan salat tarawih di rumah. Mengerjakan qiyamul lail. Kita bangun malam menghidupkan. Membaca Al-Quran, tidak melalaikan tidak meninggalkan salat isya dan salat subuh berjemaah. Kita tidak meninggalkan solat isya dan solat subuh berjemaah. Dah berapa bulan dah kita duduk semayang di rumah kan. Semayang di rumah apa semua kan. Ada orang tanya jugalah, Ustaz, bila nak buka solat Jumaat ni, bila nak semayang, bila macam mana, minggu depan ke apa semua. Saya kabur dekat demo, saya bukan ahli majlis fatwa. Saya pun tak dapat info, tapi ada tuan-tuan dapat kan dalam 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 WhatsApp tu ada orang buat aplikasi cerita tentang bagaimana meningkatkan ekonomi dan juga bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan kehidupan di dunia dan kita meraih satu benda yang Allah Taala tak nampakkan pahalanya, kita dapat juga. Itu ada disampaikan kepada kita. Baik, tidak melalaikan, melazimi zikir-zikir, doa-doa dan tadabbur Al-Quran. Kita tadabbur Al-Quran. Kan Allah Taala kata, hendaklah kamu mentadabbur Al-Quran, kerana barang siapa yang tidak mentadabburnya maka dia akan mendapat perselisihan ataupun akan bertemu dengan satu benda yang banyak akan merugikan diri dia. Sebab itulah kita kena tadabbur Al-Quran. Tadabbur ni maksud apa? Kita tengok makna dia, faham ayat yang diturunkan, cerita apa dalam Quran ni, itu di antara tadabbur. Kalau kita boleh baca, kita tafsir dah ada, tafsir Ibn Qasir, tafsir Al-Munir, ini semua tebal-tebal. Kalau boleh baca Jawi, baca tafsir Nurul Ihsan, itu tafsiran ayat-ayat Quran yang ada, sejarah-sejarah dalam sirah tu ada semua. Banyak lagi lah. Sekarang ni ada tafsiran surah Al-Fatihah. Saya cari lama satu buku, siapa penulisnya, tapi dapat dah lah, alhamdulillah lah. Bahtera Penyelamat. Dulu buku ni susah, tak ada sekejap tuan-tuan. Tapi sekarang ni dah dinota kakikan dah apa semua, dia takhrijkan balik apa semua. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tebal buku tu sekarang ni. Pun dapat, tak apa, kita cari. Itu sebahagian daripada kita dalam kehidupan kita. Okey Ustaz, saya ni macam mana pula kalau saya dah membaca Quran kan, tapi nak menghatamkan 10 malam terakhir ni rasanya tak mampu lah Ustaz. Boleh ke saya baca surah Al-Mulk? Boleh ke saya baca surah As-Sajdah? Boleh ke saya baca surah Yasin? Boleh ke saya baca suratul Kahfi? Boleh aja. Itu kan ayat Quran juga. Cuma surah-surah itu terkadangnya kita dah hafal dan kita dah faham, kita dah boleh kita boleh membacanya dalam keadaan yang okey, elok bacaan kita. Ambil lah, tak ada masalah tuan-tuan ya. Baik, kita sebut di sini salah satu keistimewaan Ramadan adalah adanya satu malam yang diberkati yang dikenali dengan malam Lailatul Qadar, iaitu malam Al-Quran dinyatakan bahawa malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu 83 tahun. Nanti kita sebut besok ya, insya-Allah. Cuma saya akan bagi doa zikir, doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita ialah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa dia. Dan zikir yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita mendapat Lailatul Qadar itu ialah la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Itu doa dia. Zikir dia. Okey, dia baca 3 kali. Apa zikir dia? La ilaha illallahul halim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil
arsyil azim, diulang sebanyak 3 kali. Maka insya-Allah lah, ini kita dapat di mana ya? Maka seperti orang yang mendapat malam Qadar, Ibnu Asakir dalam kitab tarikh dan daripada Zuhri, dalam dinukilkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur, itu dalam kitab dia. Kita boleh dapatilah kalau ada kitab ni, dinukilkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Maksudnya ini di antara zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, siapa yang baca 3 kali, ni dia. Apa maksud dia? Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Penyantun lagi Maha Mulia, Maha Suci Allah, Tuhan yang memiliki langit memiliki langit 7 lapis, dan Tuhan yang memiliki arasy yang Maha Agung. Kita zikirkan dia sebanyak 3 kali, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita buat, apa yang kita zikirkan, apa yang kita doakan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ini 10 malam terakhir bagi kita semua. Itu saja. Lebih kuranglah dah setengah jam tazkirah pada pagi ini. Saya di pejabat ni kan, so saya ada mesyuarat lepas ni, tapi saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Semua maksudnya dah selesai dah kita 8 perkara dalam bulan Ramadan yang perlu kita lakukan, iaitu yang pertama sekali, yang dalam 10 malam terakhir inilah kita pecutkan ibadah kita. Itu yang pertama sekali ialah bangun malam, baca Al-Quran, iktikaf, kan, iktikaf semalam pun saya dah huraikan. Kemudian bertaubat dan beristighfar, berdoa. Kemudian lagi lepas berdoa kita menunaikan ibadat umrah. Lepas ibadat umrah apa lagi? Lepas ibadat umrah kita bersedekah, kan. Itu yang ketujuh. Dan ke-8 ialah berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Doanya telah pun saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Mudah-mudahanlah. Okey. Ya, nanti insya-Allah saya akan tulis. Saya akan tulis ayat haji. Saya faham. Insya-Allah kita akan tuliskan doa itu siap dengan baris dan maknanya. Kemudian kita akan zikir itu juga kita akan tuliskan daripada inilah, daripada sini tadi kan, daripada untuk yang petang, untuk yang pagi ni kita akan bagi tahu dalam kepada sidang penonton semua, untuk kita boleh doa, untuk kita boleh berzikir. Mudah-mudahan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kerana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keberkatannya, kebaikannya, kebajikannya diberi oleh Allah Taala kepada kita. Kerana apa? Kerana kita ni bukan semua hidup sampai 83 tahun. Tak. Mungkin ya boleh Hajah Hasmah, Hajah Kasmah, itikaf kat rumah boleh ke Ustaz? Boleh. Saya dah huraikan malam tadi, dalam ketika mana kita menghadapi wabak COVID ini, wabak COVID-19 ni, bagi orang lelaki-lelaki juga dibolehkan untuk beriktikaf di rumahnya. Apatah lagi orang perempuan memang dianjurkan dia beriktikaf di rumah, tidak pergi ke masjid pada bulan Ramadan, kerana banyak isu-isu yang akan berlaku, fitnah-fitnah yang akan berlaku. Tapi bagi orang perempuan ni, maksudnya kalau kat rumah kita tu dah ada tempat semayang kita tu kan, dah ada tempat kita duk semayang zuhur fardu kita dekat situ, semayang sunat kita dekat situ, kita bolehlah melakukan sebagai contoh, di tempat itu kita beriktikaf. Saya pun dah buat dah malam tadi kan, iktikaf malam tadi saya dah buat dah. Di samping saya duduk berzikir, duduk baca Quran. So saya dah juga niat beriktikaf. Kita kena buat dulu baru orang yakin kan. Tapi pastikan ada dalilnya, ada hujahnya, kan. Barulah kita boleh mengabarkan kepada orang. Saya dah kabur dah semalam. Insya-Allah kalau tengok balik video FB live semalam, tuan-tuan insya-Allah akan dapat apa yang saya sebutkan dari dalilnya tentang hujah berkenaan dengan kita beriktikaf bagi kita ini ketika mana berlakunya wabak ini di rumah kita sendiri, insya-Allah. Okey.
So pagi ni itulah yang kita boleh bagi sama-sama dekat tuan-tuan dan puan-puan. Dan doanya pun dah saya bacakan, zikirnya pun dah saya sebutkan, cuma saya akan menulisnya. Okey, nanti kita masukkan dalam YouTube. Kan, dalam YouTube jangan lupa subscribe, supaya apa, supaya boleh lagi lah berpanjangan pahala kita ini, kan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sama-sama pada pagi yang mulia ini, pada pagi yang berkat bulan Ramadan ini, 10 malam terakhir itu, menjadikan kita ini insan yang bertakwa dalam madrasah Ramadan ini, dan keluar daripada madrasah Ramadan lebih baik daripada kita yang ada sebelum ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua kami ya Allah, dosa kaum keluarga kami ya Allah. Allahumma Tuhan kami merasakan sekejap benar Ramadan bersama dengan kami ya Allah. Kami merindui Ramadan ini ya Allah. Kami sukar untuk melepaskannya ya Allah, tapi ia tetap akan pergi ya Allah. Sesungguhnya kami berdoa menadah tangan kepadamu ya Allah, agar Engkau perkenankan doa-doa kami ini ya Allah. Engkau makbulkan doa kami ini ya Allah, seperti mana janjimu dalam Al-Quran ya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Engkau dekat dengan kami ya Allah, Engkau mendengar permohonan kami ya Allah, Engkau makbulkan permohonan kami ya Allah. Maka kami berdoa padamu ya Allah, jika ada saudara-saudara kami yang sakit, maka Engkau sembuhkanlah mereka ya Allah. Jika ada saudara-saudara kami yang sedang nazak ya Allah untuk bertemu dengan Engkau, maka Kau ambillah nyawanya ya Allah dalam keadaan yang cukup baik ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang masih lagi belum memahami Islam ini ya Allah, maka Kau pahamkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang belum mendapat taufik dan hidayah-Mu ya Allah, maka Engkau berilah kepada mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, peliharalah kami ya Allah, anak isteri kami ya Allah, kaum keluarga kami ya Allah, daripada segala kemurkaan-Mu, daripada segala kejahatan, daripada segala kemungkaran, daripada segala ketidakpuasan-Mu untuk kami ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa beramal dengan amal-amal kami ini untuk bawa bekal kami di akhirat nanti ya Allah, untuk bertemu denganmu ya Allah. Kerana pada hari itu adalah hari yang paling menakutkan dan mengerunkan kami jika sekiranya kami banyak melakukan kesilapan dan dosa ya Allah. Tapi andainya kami berada dalam keadaan yang bertakwa kepadamu ya Allah, itulah hari yang paling sejahtera buat kami keseluruhannya ya Allah. Allahumma Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, kasihanilah kami ya Allah. Turunkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah, keberkatan-Mu kepada kami ya Allah. Allah Tuhan kami menadah tangan juga kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Kerana sesungguhnya kami telah pun berada di akhir Ramadan ini ya Allah. Permudahkanlah urusan kami ya Allah untuk menghadap-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah jumpa besok dalam tajuk mencari Lailatul Qadar, yang akan saya bagi lagi tip-tip untuk kita dapat Lailatul Qadar pada tahun ini, insya-Allah taala. Jumpa lagi. Bye.